Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Cikgu Safwan dan kita akan teruskan lagi dengan pembelajaran mengenai peratusan. Dan hari ini kita akan sambung mengenai peratusan objek. Murid-murid boleh rujuk buku teks matematik tahun 4 muka surat 96. Okey, dalam video ini saya akan bincangkan mengenai contoh yang ada di dalam buku teks, iaitu contoh 1, contoh 2 dan contoh 3. Okey, so jom kita mulakan pembelajaran mengenai peratusan. Baik, untuk peratusan objek, di mana murid-murid perlu tahu macam mana untuk mengira peratusan objek. Okey, so apa benda yang paling penting untuk kamu boleh menulis peratusan objek adalah perkara yang pertama, kamu boleh menulis ataupun mewakilkan objek tersebut dalam pecahan. Okey, baik. Berdasarkan contoh yang pertama ini, jika murid-murid perhatikan berapakah peratusan topi merah. So sebelum kamu nak menulis dalam bentuk peratusan, kamu perlu tahu cara untuk menulis dalam bentuk pecahan. Okey, apa yang soalan ini ataupun contoh ini nak tekankan, iaitu dia nak peratusan topi berwarna merah. Jika kamu perhatikan pada gambar rajah, di sini ada 1, ada 2, ada 3 topi yang berwarna merah. So kita tulis dahulu peratusan bagi topi yang dia nak. Okey, besarnya ya Allah. Okey, baik. So 3 lah. Jadi kita tulis bilangan topi yang berwarna merah. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kita kena buat dalam bentuk pecahan. Okey, bila bentuk pecahan mesti ada simbol per. Masalahnya kita nak perkan dengan berapa? Adakah per dengan 3, per dengan 4, per dengan 5? Okey, kita nak per dengan berapa? Kita akan kira ke semua bilangan topi yang ada di sini. Okey, so kita kira tengok ada berapa topi di sini. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita perkan dengan 10. Okey, so 3 ini mewakili topi yang berwarna merah, manakala 10 ini termasuklah topi warna merah, topi warna biru dan juga topi warna kelabu. Okey, so itu dia, kena tahu cara menulis ataupun mewakilkan satu situasi dalam bentuk pecahan. So kalau awak tengok di contoh yang diberikan di sini, 3 daripada topi, okey, 3 daripada 10 topi berwarna merah. Jadi apa yang langkah yang seterusnya yang dilakukan ataupun yang ditunjukkan dalam buku teks ini, kamu perlu tahu cara menulis dalam bentuk pecahan. Yang ini yang cikgu dah tunjukkan di sini. Okey, so bila awak dah boleh menulis dalam bentuk pecahan, kita gunakan balik kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam video yang sebelum ini, di mana pecahan, kalau penyebut dia bukan per 100, okey, contohnya macam ini, penyebut dia per 10, maka awak perlu tukar penyebut dia jadi per 10. So ada dua cara untuk kamu tukar daripada pecahan kepada peratusan. Cara yang pertama, paling mudah saya tunjuk, kamu darabkan dengan apa-apa nombor supaya penyebut dia jadi 100. Itu saja. Okey, so kita nak penyebut dia jadi per dengan 100. Jadi kita nak darab dengan berapa? 10 darab dengan berapa kamu dapat 100? Okey, jadi 10 darab dengan 10. Awak darab penyebut dengan 10, maka pengangka pun awak darab dengan 10. Jadi 3 darab 10, awak akan dapat 30 per 100. Okey, awak dah tukar pecahan dia daripada 3 per 10 menjadi pecahan yang penyebutnya per 100. Okey, bila awak dah tukar kepada penyebut pecahan penyebut per 100, maka awak boleh tukar pecahan ini
Okey, pecahan ini menjadi peratusan. Okey, so kita ambil ataupun kita rujuk pada pengangka saja ataupun pada bahagian atas ni saja. So 30 awak tulis balik 30. Kemudian per 100 tu kita tak nak dah. Kita gantikan dengan simbol peratus. Selesai. Okey. So kita kena tahu macam mana nak tulis ataupun mewakilkan situasi itu kepada bentuk pecahan. Baik. So dekat sini, dekat bawah ni 50% topi berwarna kelabu. Dia minta kamu bincangkan. Okay, banyak perkara yang boleh kita bincangkan di sini. Okay, cikgu tunjukkan dahululah. So dekat sini saya ada satu jadual. Okay, saya ada satu jadual di mana berdasarkan situasi tadi, kita dapat pecahan dia 3/10. Okay, kemudian kita tukar jadi 30/100 dan peratusan yang kita dapat 30%. Okay, kalau yang disuruh kamu bincang tu, dia bagi kat awak 50%. Okay, kalau 50%, mungkin dia nak suruh kita cari pecahan per 100. Okey, so saya mulakan paling mudah saja. Katakanlah peratusan di sini saya bagi 10%. Dapat tak awak tukar jadi pecahan per 100? Okey, dapat nah. So kita tulis 10/100 ataupun dalam bentuk pecahan yang termudah awak dah belajar dalam video yang sebelum ini, awak akan dapat 1/10. Okey, bagaimana kalau 20%? Okey, 20% kita tukar kepada pecahan per 100, dia akan jadi 20/100. Kemudian kita permudahkan, kita akan dapat dalam bentuk pecahan termudah, iaitu 2/10. Okey, kemudian kalau 40%, kita tukar dahulu kepada pecahan per 100, 40/100, dan kita permudahkan supaya kita dapat tukar dia dalam bentuk pecahan termudah, iaitu 4/10. Dan kamu kena permudahkan lagi lah, sepatutnya kamu kena permudahkan lagi 4/10 ni. Okey, so, bila awak permudahkan 4/10, awak akan dapat 2/5. Baik. So yang seterusnya 50/100. Okey, kita dah tukar 50% kepada pecahan per 100. Kemudian awak permudahkan, awak akan dapat 5/10. Okey, so 5/10, kalau kita tengok dekat sini, 50% topi berwarna kelabu. Okey, so dekat sini kita tengok ada pecahan ni. Kita tengok kita dapat 5/10. Okey, yang ni cikgu tak nak permudahkan dahulu. 5/10 maksud dia 5 topi ini berwarna kelabu. Okay, kalau awak tengok balik pada gambar rajah, awak boleh kira ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 topi yang berwarna kelabu. Okey, so kita teruskan lagi dengan contoh yang kedua, bilangan buku yang dibaca dalam sebulan. So dekat sini ada satu jadual, ada 4 orang murid, Vignesh, Darren, Aimi dan juga Sharon. So kemudian ada bilangan-bilangan buku. Vignesh 14 buah buku, Darren 11 buku, maafkan saya. Aimi membaca 12 buah buku, Sharon membaca 13 buah buku. Okey, arahan yang pertama ataupun dia minta kamu nyatakan peratusan buku yang dibaca oleh Aimi. Macam mana kita nak kira peratusan buku yang dibaca oleh Aimi? Pertama sekali, kamu sepatutnya tahu menukarkan situasi ini kepada bentuk pecahan. So apa dia punya panduan dia? Dia nak peratusan buku yang dibaca Aimi.
Okay, jadi awak cari pada jadual di manakah nama Aimi. So saya dah jumpa nama Aimi. Aimi hanya membaca 12 buah buku. Jadi kita tulis 12. Okey. Kan cikgu dah bagi tahu nak kena tulis dalam bentuk pecahan. Bila kita nak tulis dalam bentuk pecahan mesti ada per. Kita nak perkan dengan berapa? Itu dia. Kita nak perkan dengan berapa. Jadi dekat sini ada 4 orang murid, ada Vignesh, ada Darren, ada Aimi dan juga Sharon. So kita perlu perkan dengan jumlah kesemua buku yang telah dibaca oleh mereka. So dah ditulis dalam jadual ini 50 buah buku. So awak perkan dengan 50, di mana 12 buku ini dibaca oleh Aimi. Okey, manakala 50 ini Vignesh, Nesh, Darren, Aimi dan juga Sharon. So termasuk dengan Aimi ya, 50 buah buku ni termasuk dengan bilangan buku yang dibaca oleh Aimi. Okey, baik. So bila awak dah dapat menulis situasi yang diminta dalam bentuk pecahan, awak boleh teruskan dengan langkah yang seterusnya, di mana kita perlu menukarkan pecahan itu kepada penyebut per 100. Okey. So saya buat sekali lagi 12 per 50. Apa yang kita nak buat? Kita nak tukar dia jadi penyebutnya per dengan 100. Di sini awak kena fikir nak darab dengan berapa supaya kamu boleh tukar 50 ni jadi 100. Okey. So dalam buku teks saya dah bagi contoh dekat kamu, 50 darab dengan 2. Bila 50 darab dengan 2, awak dapat penyebut yang baru bagi pecahan yang baru per dengan 100. Okey. Kalau dalam pecahan, penyebut awak darab dengan 2, pengangka pun awak kena darab dengan 2. Okey. So kita selesaikan di sini. 12 darab 2 sama dengan 24. Okey, 24 per 100. Jadi bila awak dah tukar pecahan yang penyebutnya asalnya 12 per 50, awak dah tukar jadi penyebutnya per 100, maka awak boleh terus tukar pecahan per 100 ini kepada simbol peratus. Kita hanya rujuk pada pengangka iaitu 24. Awak tulis balik 24. Kemudian per 100 sudah hilang, kita tukar dengan simbol peratus. Okey, saya harap murid-murid dapat ikut. Baik. So diberi contoh di sini 35 daripada 50 buah buku ialah buku cerita. Kirakan peratusannya. Okey. So untuk contoh ini yang diminta kamu bincangkan ini, kamu mesti boleh tulis dalam bentuk pecahan. Okey. Jadi cikgu nak yang ini kamu tinggalkan dekat ruangan komen berapa peratus yang kamu dapat. Okey. So nanti cikgu boleh semak sama ada betul ataupun tidak. Okey. So seterusnya saya akan teruskan dengan contoh yang ketiga, contoh yang terakhir untuk mengira peratus objek. So kita baca bersama-sama berapakah peratusan 8 buah van daripada 40 buah kenderaan. So macam mana kita nak mengira? Okey, dalam contoh ini diberikan kaedah yang lain. Jadi kita boleh pilih cara 1 ataupun cara 2, tak jadi masalah. So yang ini boleh saya katakan cara 2 sebab dalam video yang sebelum ini cikgu katakan kaedah ataupun cara ini cara yang kedua. Tapi dalam video ini saya nak tunjuk cara yang sama seperti contoh 1 dan juga contoh 2. So perkara yang paling penting sekali, kamu perlu tukar dahulu. Okey, kamu perlu tukar dahulu jadi bentuk pecahan. Oh, tak boleh lah ni. Sebenarnya tak boleh. Kita tak boleh tukar. Kita tak boleh jadikan penyebut ni per 100. Okey, tak apa. Cikgu terangkan dengan kaedah cara yang kedua. So 8 per 40. Okey, 8 ini mewakili bilangan van, manakala 40 ni mewakili kenderaan. Baiklah.
Kalaulah awak nak tukar penyebut ini jadi per 100, awak tak dapat. Okey, memang awak tak akan dapat. Okey, untuk sekolah rendah memang awak akan susah nak kira macam mana supaya darab 40 ni darab dengan satu nombor dapat 100. Sebab itulah pada contoh ini, kalau kamu perhatikan, dia permudahkan terlebih dahulu. Sebab kita tak boleh nak darab dengan 2. Kalau awak darab 2, awak dapat 80. Tak boleh juga. Kalau awak darab dengan 5, awak dapat 200 pun tak boleh juga. Jadi cara yang digunakan dipermudahkan terlebih dahulu. Okey, 8 per 40 permudahkan dahulu, bahagi dengan 8, bahagi dengan 8. So 8 bahagi 8 sama dengan 1, 40 bahagi 8 sama dengan 5. Okey, so daripada pecahan yang baru ini 1 per 5, awak boleh tukar dia punya penyebut. Okey, jadi per 100. Okey, so awak darab dengan berapa? Darab dengan 20, darab dengan 20. Okey, 1 darab 20 sama dengan 20. So 20 per 100 awak boleh terus tukar jadi 20%. Ataupun yang ditunjukkan pada kamu 1 per 5 darab dengan 100%. Okey, nampak tak cara yang berbeza? Baik, so kita buat bahagi. 5 bahagi 5 sama dengan 1, 100 bahagi 5 sama dengan 20. So 1 darab 20 sama dengan 20%. Okey, jangan lupa jangan lupa untuk tulis simbol peratus. Baik, itu sahaja untuk peratusan objek, dan cikgu harap murid-murid dapat faham. Dan jangan lupa tinggalkan jawapan yang tadi ni pada ruangan komen, dan cikgu minta murid-murid untuk subscribe channel ini, tekan button loceng, like video ini, dan supaya murid-murid dapat update terkini mengenai video-video cikgu yang terbaru. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.